Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa dan masih memberi support untuk Cengkeh Channel. Di kesempatan ni, akak nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Dan dalam kesempatan ni juga, akak nak mohon maaf sangat-sangat kerana akak dah lama tak ke udara atas sebab-sebab yang tak dapat untuk dielakkan. Hari ni, akak nak kongsikan dengan semua satu kisah mistik yang dialami oleh kakak ipar akak. Kebetulan, masa balik beraya baru-baru ni, akak dapat cerita ni. Maklumlah, akak kan pencerita seram. Jadi, akak ipar akak ni memang dah tuju pada akak untuk bercerita kisah yang dialami oleh beliau. Kalau nak tahu apa ceritanya, korang kena stay dengan akak sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Pengalaman mistik yang dialami oleh kakak ipar akak yang dikenali sebagai Kak Ngah dan Abang Ngah. Sebab kejadian tu bersama dengan suami Kak Ngah ni. Jadi kejadian ni berlaku pada tahun 2011. Masa tu, akak memang dah menetap di Ipoh, Perak. Dan masa tu jugalah kakak ipar akak ni berpindah dari Kuantan menetap ke Kuala Kangsar. Pada awalnya, Kak Ngah dengan Abang Ngah ni tinggal bersama dengan ibu bapa mertua. Maknanya ibu bapa mertua kakak ipar akak lah. Jadi selepas tu mereka buat keputusan nak tinggal asing. Jadi mereka pun carilah rumah sewa. Bila mereka dapat rumah sewa tu, mereka halau akak. Akak masa tu memang stay dekat Sungai Siput. Jadi bila mereka halau akak pun pergilah melawat ke rumah sewa yang baru disewa tu. Jadi masa akak nak pergi ke rumah sewa tu, seingat akak memang tahun 2011, akak nak masuk ke kawasan rumah sewa tu, akak rasa macam orang kata apa, rasa macam menarik tau, tempatnya menarik sebab rumah sewa tu besar tau, macam rumah banglo pun ya. Jadi akak gelarkan sebagai rumah banglo lah ya, sebab dia macam rumah banglo yang besar. Sebelum nak pergi ke rumah banglo tu, dia ada satu jalan kecil tau. Rumah banglo tu memang dah berada, tak adalah dekat sangat dengan jalan besar. Tapi nak pergi ke rumah banglo tu memang kena lalui jalan kecil. Daripada jalan besar tu, nak masuk ke jalan kecil tu, dia ada satu rumah papan di seberang jalan kecil tu. Jadi rumah papan tu dekat je dengan rumah banglo yang Kak Ngah dan Abang Ngah sewa. Jadi masa tu lah, akak berada di bahagian belah pemandu. Bukan pemandu, maknanya akak berada di bahagian belah penumpang. Maknanya yang bawa kereta masa tu suami lah kan. Jadi masa tu, masa kenderaan akak nak masuk pergi ke rumah banglo tu, memang akak nampak di rumah papan yang akak sebut tadi, ada satu rumah papan tepi jalan kecil tu. Memang akak nampak dengan jelas dekat rumah papan tu ada satu jendela tau. Jendela ada satu pintu. Lepas tu dekat jendela tu, akak memang nampak dengan jelas ada seorang pakcik tua, lelaki tua yang duduk dalam keadaan, orang kata gambaran jendela tu berbingkai. Dia duduk kat berbingkai macam ni. Macam ni lah, duduk berbingkai macam ni, termenung tau. Termenung memandang ke arah kenderaan kami. Jadi bila kenderaan kami menuju parking betul dekat depan rumah banglo tu, jadi pakcik tua tu masih lagi memandang ke arah kami. Jadi akak masa tu bagi respon senyum lah kan. Bila orang tua pandang kita, kita pun balas dengan senyuman. Jadi akak tengoklah pakcik tu, dia tak
tak ada respon macam nak balas senyuman ke, nak bagi respon macam orang kata, kira macam kalau kita senyum kan orang bagi respon macam mana, angkat tangan ke sebab dengan suami kan. Tak ada. Macam tu dia tengok macam tu. Jadi akak pun tak apalah. Bila turun daripada kenderaan tu, akak pandang lagi pakcik tu. Sebab akak nampak pakcik tu dengan jelas dekat jendela tu memang statik, tak bergerak, tak beralih, tak apa, semua memang duduk macam tu dekat bingkai jendela kayu tu tau. Jadi masa tu akak stay senyum sebab masih lagi nampak jarak kita orang masih lagi antara jalan kecil aja. Jadi pakcik tu juga macam tu juga, tak ada respon apa-apa, terdiam macam tu kan. Akak pun rasa kesian tau, sebab rasa macam rumah tu dia nampak agak usang. Dia usang, lepas tu sunyi tau. Sunyi, seolah-olah macam pakcik tu tinggal sendirian. Jadi akak pun bagi salam, nak jumpa dengan kakak ipar, masuk dalam rumah apa semua kan. Jadi bila masuk dalam rumah, akak tak terfikir pun pada rumah banglo yang disewa oleh kakak ipar tu. Sebab fikiran akak tertumpu kepada pakcik tua yang akak nampak tadi. Jadi bila masuk dalam rumah tu, kakak ipar pun buatkan air, dia pun hidangkan air. Tapi akak masih terfikir-fikir, kesian pakcik tu duduk sorang-sorang ke macam mana kan. Jadi macam sebenarnya rasa seram tu pun ada juga, sebab keadaan rumah tu yang memang kalau tengok memang sangat usang, macam tu. Jadi nak tak nak akak pun rasa macam nak bertanya dengan Kak Ngah ni. Tanya dengan Kak Ngah ni, Kak Ngah, macam tu, jiran Kak Ngah ni memang tinggal sorang ke? Kesian pula tengok tinggal sorang. Jadi Kak Ngah ni sambil duduk, orang kata nak offer air lah kan, tolak air dalam cawan dengan piring dia isi kan, boleh bayangkan, bagi kat akak. Lepas tu Kak Ngah cakap lah, mu merepek benda ni. Sebab kita orang faham memang cakap macam tu, mu merepek benda ni moksu. Setahu Kak Ngah, rumah ni Kak Ngah je yang duduk kat sini. Jiran Kak Ngah memang tak ada penghuni pun macam tu. Tak ada penghuni, kita jadi macam pelik, tak ada penghuni. Takkanlah Kak Ngah, tadi memang orang nampak memang ada pakcik kat rumah tu. Masa tu Kak Ngah ni dia baru pindah, tak sampai pun seminggu, tak silap akak, dalam 3-4 hari je dekat situ. Jadi dia memang tak tahu menahu pasal situasi kat situ ke apa-apa kat situ. Dia memang belum merasai tau benda tu tau. Jadi akak pun teruskan bercakap dengan Kak Ngah ni. Akak cakap, yelah Kak Ngah, memang nampak lah ada seorang pakcik tua dekat situ, dekat jendela kat situ. Jadi masa tu Kak Ngah cakap akak ni mengarut, mungkin tu perasaan akak ke apa semua. Akak lupa nak cakap, masa akak pergi rumah Kak Ngah ni lepas asar lebih kurang 5.30, nak dekat pukul 6 macam tu. Jadi kita orang sembang-sembang tak adalah lama, sampai juga ke maghrib. Jadi Kak Ngah pun cakap tak payah fikir sangat lah, tak ada apalah, mungkin logik lah kan, mungkin akak ni imajinasi akak. Tapi memang akak selalu sangat nampak kalau kata pergi sesuatu tempat yang orang kata orang lain takkan nampak, akak nampak. Akak tak nak ceritakan semua ni sepanjang akak bercerita kisah seram, tapi kali ni memang akak bagi tahu, akak memang nampak seorang lelaki tua memang duduk dekat tingkap tu. Jadi kisah akak ni berhenti di situ pada tahun 2011. Akak ingat lagi, nak dijadikan cerita masa balik raya yang terbaru-baru ni. Almaklumlah akak ni kan panglipu lara untuk kisah seram. Jadi kakak ipar akak tu, Kak Ngah tu, panggil akak beria tau. Mosu sini. Macam tu. Jadi akak pun, yelah kita pergi beraya sama orang. Kebetulan memang akak nak tidur rumah tu. Malam kedua raya. Jadi akak pun pergi, tak dandan lah pula Kak Ngah ni nak cerita apa pula kan. Mai sini macam tu kan. Jadi akak pun pergilah. Bila akak pergi, barulah Kak Ngah cakap, yang mu nampak tu betul lah macam tu. Jadinya Kak Ngah ni sebenarnya dia pun alami benda yang seakan sama. Bukanlah dia nampak seorang lelaki tua kat situ, dia tak nampak. Tapi yang dia nampak, jendela dekat tingkap yang akak cakap tu kadang-kadang terbuka sendiri, kadang-kadang tertutup sendiri, kadang-kadang memang menunjukkan macam terbuka, terkatup. Tak ada angin, tak ada ribut, tapi duk buka katup sendiri. Bukan tingkap je tau korang. Malah Kak Ngah cakap pintu pun sama. Bila bangun pagi tengok pintu rumah papan tu terbuka. Bila berjalan-jalan ke tengah hari sikit tertutup pula macam tu. Bila kadang-kadang
Hujan tu sikit je, bukan ada ribut ke apa, tapi pintu rumah papan tu terbuka, terkatup, macam ada orang tahu kat situ. Tapi Kak Ngah cakap rumah tu memang kosong. Jadi cerita untuk rumah tu habis kat situlah. Yang akak nak sampaikan sekarang ni pengalaman mistik Kak Ngah dekat rumah banglo tu tau. Apa yang pelik sangat dengan rumah banglo tu cuba kau bayangkan. Akak bagi gambaran tau. Rumah banglo tu besar sangat korang. Tingkat atas dia ada 4 bilik. Korang bayangkan tingkat bawah dia memang tak ada bilik. Dia ada satu tangga yang agak usang. Dia banglo yang lama tau. Lepas tu dia ada dapur yang sangat luas. Sementara sekeliling rumah tu kosong. Dah disimen tau. Simen sekeliling. Memang tak ada pokok kecuali ada satu bahagian depan pada rumah tu, satu pokok rambutan yang besar rendang masa tu. Jadi apa yang Kak Ngah laluinya, rumah tu dia ada satu, akak bagi gambaran lagi tau, supaya korang faham, cuba korang faham. Dia ada satu ruang lepak betul-betul dekat dengan tangga. Ruang lepak tu memang ruang Kak Ngah ni berada untuk tidur, untuk tengok TV ke apa. Sebab Kak Ngah masa tu dia syarat mengandung. Bila syarat mengandung, dia nak naik tangga ke tingkat atas tu agak mengah. Jadi jalan terbaik dia memang tidur kat bawah. Bersebelahan dengan tempat dia tidur tu, dia ada satu ruang, bukan bilik tau. Dia satu ruang yang dihalangi oleh grill. Grill petak-petak di kawasan sebelah tu, dia ada himpunan perabot lama. Cuba fikirkan perabot-perabot lama macam mana. Akak tengok sendiri masa tu, perabot buluh. Boleh bayangkanlah, perabot tu memang dimiliki oleh orang-orang tua yang lama. Dia perabot buluh, dia ada macam kerusi yang boleh bergoyang tu tau. Kerusi buluh yang boleh bergoyang tu, dengan orang kata sofa buluh macam tu. Jadi perabot-perabot tu memang disusun memang kemas api dekat situ, tanpa ditutupi dengan langsir ke apa. Memang nampak jelas lah kan kat situ kan. Apa yang Kak Ngah lalui, Abang Ngah lalui, Kak Ngah pernah nampak kerusi yang Kak cakap bergoyang tu, pernah bergoyang sendiri tau. Cubalah korang bayangkan dalam keadaan syarat mengandung, duduk tidur tengok TV kat situ, tiba-tiba nampak kerusi tu bergoyang. Tapi kan Kak Ngah ni, dia semangat dia kuat tau. Dia nak juga berdikari duduk asing dengan mertua. Jadi dia stay juga kat situ. Untuk pengetahuan korang, Abang Ngah Kak ni dia kerja kampung je. Dia bukannya kerja yang gaji bulan-bulan tetap. Jadi siang dia akan bekerja, pergi menukang macam tu, baiki-baiki paip macam tu. Jadi malam dia akan ambil masa tu untuk potong buah yang buat apa? Asam keping tau. Akak pun tak dapat bayangkan buah asam keping tu, sebiji buah tu dia akan potong jadikan asam keping macam tu untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi Abang Ngah ni satu malam ni, dia siang kan dia habiskan masa untuk pergi buat kerja siang kan. Jadi malam tu dia akan ambil masa untuk potong buah tu. Jadi kakak ipar Kak ni, yang Kak Ngah ni, dia cepat penat lah sebab mengandung syarat kan. Jadi dia tidur awal tau. Jadi lebih kurang pukul 11 lebih Kak Ngah cakap, Abang Ngah ni duduk potong buah tu. Galik lah kan, memotong-motong sambil-sambil apa semua kan. Dia terdengar ada satu bunyi yang masih lagi okey lah untuk dia. Maksud dia rasa macam mungkin bunyi tu biasa-biasa je. Bunyi pasir, macam pasir yang dilepaskan. Maknanya taklah terlalu berat gangguan tu. Jadi bila dia dengar tu, dia terhenti. Kemudian dia berfikir, tak apalah, mungkin dia salah dengar ke, mungkin bunyi pokok-pokok dekat sekeliling ke kan. Jadi dia teruskan memotong juga buah tu sampai lebih kurang dekat pukul 3 pagi. Lama, benda tu memang galik. Jadi dia dengar satu bunyi yang sangat kuat. Bunyi pasir, seolah-olah pasir yang bukan je dilepaskan, tapi kali ni pasir yang sengaja dilemparkan di atas bumbung tau. Bunyi pasir yang bukan sekali tapi kerap kali. Pasir yang dilemparkan.
Di samping tu juga dia ada dengar bunyi macam cakaran pada dinding, sebab rumah yang akak cerita Mak Banglo ni memang totally rumah batu. Jadi cakaran dia bunyi bukan macam dinding papan lah, dia bunyi macam dinding batu, tapi memang jelas lah bunyi dia. Jadi Abang Ngah ni pun berhenti daripada memotong buah tu. Dia pun nak basuh muka lah, sebab dah penat kan. Nak basuh muka, mungkinlah perasaan dia ke, dia nak rehatkan diri dia, penat buat kerja kan. Jadi dia pergi ke tandas. Untuk basuh-basuh muka lebih kurang pukul 4, 3 lebih, pukul 4 macam tu. Lepas tu, masa masuk tandas tu semuanya okey lagi. Bila nak keluar daripada tandas, dia nampak di hadapan pintu tandas tu, dia ada satu tiang tau. Tiang yang sederhana besar, maksudnya tak terlalu besar. Tapi masa dia keluar daripada pintu tandas tu, dia nampak tiang tu besar. Besar macam bukan tiang. Dia cuba juga nak memerhati ke arah tiang tu. Makin lama dia perhatikan ke arah tiang tu, dia nampak lain macam. Dia pun buat keputusan untuk pejam mata, baca bismillah, jalan straight, pergi dekat Kak Ngah ni. Dia kata dia nak tidur, dia nak tutup mata, dia nak tidur. Dia biar je buah-buah dia kat situ. Lepas tu dia pergi, dia tidur. Alhamdulillah, lepas tu tak ada gangguan untuk malam tu. Orang kata gangguan yang bertubi-tubi melampau tak ada. Jadi dia pun boleh tidur malam tu. Dia tak cerita lagi pada Kak Ngah tau. Dan Kak Ngah pun tak cerita pun lagi pada dia yang Kak Ngah nampak kerusi rotan tu bergoyang sendiri. Masing-masing masih lagi pendam apa yang diorang nampak, apa yang diorang tengok. Untuk hari yang seterusnya, bukan malam je, malah siang, Kak Ngah cakap, Kak Ngah ni dia jemur kain dalam rumah sebab rumah besar. Dia pun tak ada bawa perabot pun sebab dia memang tak bajet pun untuk orang kata duduk lama dekat Kuala Kangsar tu. Jadi dia baru nak bertapak kat situ kan. Jadi tak banyaklah perabot dia apa semua. Memang semuanya memang dah tersedia dekat rumah tu tau. Perabot yang boleh digunakan dan perabot yang tak boleh digunakan diasingkan. Tapi untuk hari yang seterusnya, Kak Ngah ni masa dia jemur kain dalam rumah kan, dia tak sedap hati tau. Dia tak sedap hati, dia nak tengok pada rumah yang akak tanya tu. Sebab dia teringat kan, akak pergi minggu yang pertama, minggu yang kedua dia lalui perkara ni. Jadi dia teringat lah yang akak ada bertanya pasal pakcik kat rumah tu. Dan dia juga ada cakap dia nampak rumah tu buka katup sendiri apa semua kan. Jadi dia nak perhatikan kat rumah tu. Kok mana pun kita ni, walaupun kita dah diberitahu kan tempat tu sekian-sekian, tapi kita lalu-lalu kita mesti nak tengok juga. Nak juga tengok kan. Jadi dia tengok kat rumah tu, dia rasa macam meremang tu lain macam. Sebab tingkap tu dia boleh macam terbuka tu, dia boleh macam orang kata apa, tingkap papan tu bertemu papan, apa bunyi dia? Bunyi dia macam mana? Berdentung bunyi dia. Berdentung kan batu pula. Mana pang bunyi dia macam tu. Terkejut lah dia. Dia letakkan kain dia. Dia pun tak fikir panjang. Dia telefon dekat Abang Ngah ni. Telefon kat Abang Ngah. Abang Ngah kata tak apa. Nanti Abang Ngah dah siap kerja, Abang Ngah balik. Macam tu kan. Nak tak nak, dia kena bersabar. Sebab masa tu dia ada 2 orang anak lelaki tau. Itulah penguat dia. Sebab bila kita ada anak lelaki ni, kita tak adalah rasa macam duduk sorang-sorang kat rumah tu. Masa hari tu juga, anak lelaki dia ni pergi main dekat tingkat 2 tu. Tingkat 2 tu lapang, kosong, tak ada apa. Cuma ada satu pasu antik. Pasu yang lama. Pasu yang ada telinga tu tau. Nak kata pasu, ya. Nak kata tempayan, ya. Dia macam tu lah kan. Dalam pasu tu ada segenggam lada hitam. Ada segenggam garam yang diasingkan. Diasingkan maksudnya dibunjutkan. Diasingkan, diisi dalam pasu tu. Kak Ngah memang tak tahu apa function benda tu, memang Kak Ngah tak tahu. Tapi masa tu anak-anak dia ambil benda tu, lada hitam tu dengan garam tu. Anak-anak dia memang buat main. Memang dia teraburkan, memang dia buat main. Menurut kata Kak Ngah ni kan, selepas tu lah kita pun tak naklah berfikir yang bukan-bukan. Tapi selepas tu lah bertubi-tubi datangnya gangguan demi gangguan. Gangguan apa? Masa lepas tu, maknanya hari tu malam tu kan, Abang Ngah ni dia nampak Abang Chong. Abang Chong tu berdiri di antara
perabot yang hanya ditutupi dengan gerai je. Jadi boleh nampak di sebalik gerai tu. Memang dia nampak Abang Chong berdiri di antara perabot tu. Jadi Abang Ngah ni pun pergi pada Kak Ngah ni. Abang Ngah cakap tak boleh jadilah, kata kita tak boleh stay lama dekat rumah tu. Sebab lagi lama dia duduk kat situ, dia takut lagi banyak benda yang akan berlaku tau. Jadi Kak Ngah ni kata tak apa, kita tunggu sampai pagi. Jadi tunggu sampai pagi. Esoknya Alhamdulillah sekali tu je. Maksudnya Abang Chong tu je yang dia nampak. Tapi kan Kak Ngah cakap kita stay lagi. Mungkinlah tu pandangan dia ke, yelah di sebalik timbunan perabot-perabot yang tersusun tu, mungkinlah dia tersalah pandang. Okey, Abang Ngah pun setuju untuk stay lagi rumah tu. Alhamdulillah keesokannya tak ada masalah apa-apa, kecuali dia dengar bunyi macam biasa. Bunyi pasir yang dilempar. Pasir yang dilempar di bahagian atas tingkat 2 rumah tu. Seolah-olah macam bunyi garam tau. Garam yang berketul-ketul tu, yang dilempar-lempar tu, yang dimain-main dekat atas tu tau. Jadi Kak Ngah dengan Abang Ngah ni masih stay di rumah tu dengan rasa tekad dia lah. Dia memang nak stay rumah tu sebab rumah tu selesa sebenarnya. Pada siang hari yang seterusnya, Kak Ngah ni dia nak masak air. Yang ni memang ingat, dia ulang banyak kali. Dia nak masak air, dia pergi ke dapur. Bila dia pergi ke dapur, dia hidupkan gas. Dia tunggu air tu untuk masak. Biasanya selepas air tu masak, dia kan dia jenis cerek yang ada bunyi macam tu kan. Jadi dia akan bangun. Sebab dia kan tak larat, dia tunggu situ, dia akan bangun, dia akan tutup api, dia akan buat air. Tapi kali ni 2 jam dia tunggu, tak bunyi-bunyi cerek dia. Tapi dia ingat, dia memang nyalakan api. Dia memang buka api tu, memang dia ingat sangat-sangat. Bila dia pergi tengok kat dapur tu, memang dapur tu tak menyala. Dia sangkakan benda tu, dia lupa. Biasalah kita kan, aku ingat ke, aku tak ingat ke, macam tu lah kan. Tapi perkara tu berulang untuk hari yang seterusnya tau. Bila kali ni, waktu malam, masa Abang Ngah ni masih lagi nak memotong buah untuk dijadikan asam keping ni, di tengah-tengah potong ni dia jadi minta Kak Ngah ni buatkan air. Jadi Kak Ngah ni pergilah masakkan air. Jadi sementara nak menunggu tu, menunggu berbunyilah cerek air tu, tapi tak bunyi. Kali ni Abang Ngah dengan Kak Ngah pergi tengok sendiri dekat dapur tu, memang api tak nyala, memang ditutup. Masa tu lah Kak Ngah dengan Abang Ngah cakap, memang dia cakap lepas ni dia nak cari rumah sewa lain. Dia tak nak stay kat situ lama-lama. Tapi ekoran daripada tu jugalah, malam tu juga dia ada nampak tau. Kak Ngah Abang Ngah ni ada nampak, kata dia Kak Lang yang berdiri dekat tiang yang Kak cerita tadi. Betul-betul dia berdiri kat tiang tu dengan keadaan rambut dia yang terurus. Bukanlah rambut yang menggerebang tu, tapi dia tak nampak jelas wajah Kak Lang tu. Cuma di sebalik Kak Lang tu, dia ada nampak Abang Chong. Di hari yang sama dia cakap dia nampak Abang Chong, tapi Abang Chong tu berada di pintu dapur. Sebab dapur dia tu, daripada tempat dia rehat tu, memang dekat je dengan dapur tu, dengan pintu dapur tu. Jadi di situlah dia nampak Abang Chong yang berdiri kat situ. Dia kata dia nampak Abang Chong ni wajah dia hitam, biji mata dia hitam. Dia kata, Kak Ajuk balik cakap biji mata dia hitam. Dia cakap macam tu kan. Jadi Kak cakap, kalau dah ada koper macam tu, takkan nak stay lagi kat situ kan? Tak, dia memang tak stay kat situ. Dekat jalan besar sebelum nak masuk ke rumah banglo tu, dia ada satu bus stop tau. Jadi Abang Ngah, Kak Ngah dengan anak-anak dia angkut, dia pergi duduk kat bus stop tu sampai subuh hari. Bila sampai subuh hari, orang lalu lalang, dia pun minta pergi ambil balik motor. Sebab dia orang cuma ada motor je, untuk pengetahuan korang. Jadi dia minta abang ipar ni pergi ambil motor dekat rumah banglo tu, bawa dia orang hantar balik semula kat rumah ayah mertua dengan mak mertua kakak ipar akak ni. Sebab kakak ipar akak cakap dah tak nak dah pergi kat rumah tu. Sebab dia memang nampak dengan jelas Abang Chong dengan Kak Lang. Akak tak tahulah apa hubungan dia orang tu. Dalam satu hari tu memang ada sama-sama. Jadi masa yang menunggu sebelum nak subuh tu korang, Kak Ngah ni ada cakap kan, akak cakap tadi dekat situ ada satu pokok rambutan kan yang rendang. Masa tu kan dia perhatikan benda tu kan menaik sikit macam dekat. Memang jelas nampak, dia kata ada 3 pasang mata tau. 3 pasang mata. Bentuk mata tu macam mana nak cakap bentuk mata tu bukan bulat tau. Dia macam runcing macam tu. 3 pasang.
Akak cakap kelawar kot, akak cakap kan. Tapi Kak Angah cakap kalau kelawar, mata dia takkan sebesar tu tau. Dia cuma nampak mata tu je, memerhati ke arah mereka yang duduk kat bus stop ni. Kalau akak kenangkan cerita ni, akak rasa macam sedih pun ada. Yelah, dengan syarat mengandung, dengan anak kecil-kecil lagi 2 orang, angkut pergi duduk kat bus stop. Disebabkan rumah banglo yang dia sewa tu tak dimaklumkan pun. Rumah tu memang berhantulah, senang cakap. Sebab untuk pengetahuan korang, rumah tu ada yang nak menyewa. Siapa tak nak menyewa kalau kita kata sewa dia rendah. Rumah besar, cantik. Orang masuk, orang keluar. Sebab hanya yang menyewa kat tempat tu je yang alami perkara tu. Bila akak bercerita pun, akak dah rasa meremang tau. Korang nak tahu tak berapa harga sewa rumah banglo yang besar tu? Kalau korang nak tahu, akak pun baru tahu daripada Kak Angah masa raya baru ni. Sewa dekat situ cuma RM100 sahaja masa tu. Memang terkejut lah. Akak pun cakap lah, kalau dah tahu sewa yang murah macam tu, mesti something wrong kat rumah tu kan. Tapi Kak Angah dengan Abang Angah ni cakap, dia ingatkan yang takkan ada apa-apa sebab ni pengalaman pertama dia menyewa dekat rumah macam tu. Dia ingatkan macam, yelah mungkin rezeki dia dengan anak-anak dia nak duduk rumah besar dengan sewa yang rendah macam tu. Tapi dia tak terfikir pun yang rumah tu menyeramkan. Tapi kan, memang akak cakap perkongsian ni akak akui menyeramkan. Sebab selepas Kak Angah ni bersalin, tak lama pun lepas tu Kak Angah bersalin, Kak Angah duduk di rumah sewa yang lain. Rumah sewa ni alhamdulillah okey. Masa tu akak tanya, mana barang-barang Kak Angah? Mana baju Kak Angah, baju anak Kak Angah? Kan tak ada kan. Jadi Kak Angah cakap ada kat rumah banglo tu. Kak Angah tak pergi ambil pun. Abang Angah tak pergi ambil pun. Abang Angah cakap dah serik nak pergi ke rumah tu. Bayangkanlah, asam keping yang dia buat hampir 1 guni punya banyak pun dia tinggal kat rumah tu tau. Tapi sampai sekarang tu juga dia memang tak ambil. Dia beli baju lain, dia pakai baju lain, dia memang tinggal. Korang boleh bayangkan tak betapa traumanya bila seseorang ni berjumpa dengan benda yang realiti depan mata. Jadi ada setengah orang dia boleh hadapi benda macam ni, ada setengah orang tak boleh hadapi. Jadi inilah kisah yang dikongsikan oleh Abang Angah dan Kak Angah akak di raya baru ni. Untuk pengajaran daripada kisah ni, akak akui dan Kak Angah pun akui, kalau kita nak duduk di satu-satu rumah yang memang kita nak duduk seharian dekat rumah tu, memang kita nak menetap kat rumah tu, sebaik-baiknya kita tahu persekitaran sekeliling rumah tu. Lepas tu yang paling penting, bila harga rumah yang disewa tu tak bersesuaian dengan rumah tu, tolonglah siasat dulu sebelum menyewa. Tapi kadang-kadang kalau kita tinggal tu atas ihsan orang ke, atas orang kata budi baik orang ke, itu memang ada juga yang orang memang tak nak biarkan rumah rosak, nak bagi sewa rendah pun tak apa. Tapi tolong siasat dulu supaya kejadian yang macam ni takkan berulang. Terima kasih korang kerana dengar cerita akak sampai akhir. Assalamualaikum. Bye korang. Bye.